إلى حضرة نبينا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على نهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيل عنها إلى هالك. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله تعالى. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Yang dimuliakan ayahanda Tuan Imam, rangkap pengurusi, ahli-datan kuasa masjid yang hadir, yang saya muliakan lagi saya hormati ayah dan bunda saya yang saya sayang. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di atas limpah kurnia serta inayah pertolongannya dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah ini bagi melaksanakan kewajipan dan tanggungjawab kita, iaitu salat fardu maghrib yang ditunaikan secara berjemaah. Alhamdulillah, kita telah pun selesai menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah, insya-Allah dengan masa, peluang dan ruang yang Allah berikan kepada kita pada malam yang barakah ini. Dapatlah sama-sama kita duduk sebentar sambil kita niat i'tikaf di masjid ini bagi mendengar sedikit perkongsian ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan berkat di sepanjang majlis kita ini berlangsung, insya-Allah. Ibu dan ayah yang saya hormati, kita sambung kembali pengajian kitab kita Hadis 40 Matan Arba'in yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita masih lagi pada hadis yang ke-28 dan insya-Allah kita akan sambung lagi hadis ini. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. صدق رسول الكريم. رواه الإمام أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Kata Nabi SAW, kerana sesungguhnya barang siapa yang hidup daripada kamu, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Sebab itu maka hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khalifah ar-rasyidin al-mahdiyyin yang mengetahui kebenaran serta mengikutinya, yang mendapat pimpinan ke jalan yang betul. Dan gigitlah kamu dengan gerham-gerham gigi kamu, dan jauhilah oleh kamu akan perkara-perkara yang baharu yang diada-adakan. Kerana sesungguhnya tiap-tiap bid'ah yang yakni perkara yang baharu yang diada-adakan itu adalah sesat. Benarlah kata Nabi. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, dan katanya hadis ini ialah hadis hasan lagi sahih. Kata Nabi, barang siapa yang hidup daripada kamu, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Sebab itu maka hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khalifah ar-rasyidin al-mahdiyyin yang mengetahui kebenaran serta mengikutinya, yang mendapat pimpinan ke jalan yang betul. Ibu dan ayah yang saya hormati, maka dalam hadis ini menceritakan kepada kita bahawa pada akhir zaman ini kita akan diperlihatkan pelbagai perselisihan, ikhtilafan kathira. Kamu akan melihat perselisihan itu yang banyak. Seperti yang kita pernah sebut dulu, dalam soal khilaf, kita boleh berkhilaf, tak jadi masalah. Kita boleh berbeza pendapat, tak jadi masalah. Walaupun kita berbeza pendapat, tetapi kita akan kembali pada satu jalan yang sama, iaitulah jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun pendapat kawan ni macam ni, walaupun pendapat kawan ni macam ni, yang ni pula pendapat dia. Okey, semua masing-masing mengeluarkan pendapat. Tak, ini pun keluar pendapat, hak ni pun keluar pendapat, walaupun berbeza, tetapi mereka semua nak membawa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun berbeza, hak ni pun nak bawa kepada Allah, hak ni pun nak bawa kepada Allah. Tak, walaupun berbeza pendapat, tak, asalkan dia membawa kita kepada jalan agama. Cumanya yang menjadi khilaf di sini adalah khilaf dalam bab akidah. Dalam bab akidah kita sedia maklum, kita tak boleh berkhilaf dalam bab akidah. Tak, dalam bab fiqh tak apa, boleh kita berkhilaf. Tak, dalam bab fiqh kita boleh berkhilaf. Hak ni kata boleh, kawan ni kata tak boleh. Hak ni kata sah, kawan ni kata tak sah. Tak, hak ni kata harif, hak ni kata tak harif. Tak, dalam bab fiqh tak jadi masalah. Tapi dalam bab akidah tak boleh kita berkhilaf. Tak, akidah kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang beraliran dengan dua aliran, iaitulah Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Tapi kita di Malaysia kita mengamalkan aliran Al-Asy'ariyah yang diasas oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan Al-Maturidi ataupun Al-Maturidiyah yang diasas oleh Abu Mansur Al-Maturidi. Walaupun ada dua aliran, satu Asy'ariyah, satu Maturidiyah, dia akan kembali pada satu, iaitu kepada Allah. Walaupun ada dua aliran, cuma kita di Malaysia ini kita bermazhab dengan mazhab Al-Imam, kita bertaklid dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i, dan akidah kita adalah Ahlussunnah wal Jamaah yang beraliran dengan Asy'ariyah, dan tasawuf kita adalah tasawuf Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dan itu adalah yang kita ikut, yang kita taklid. Bukan berarti dalam mazhab fiqh bukan nak kata Abu Hanifah tak betul, Imam Malik tak betul, Imam Ahmad tak betul. Tidak. Cuma kita di Malaysia kita bertaklid dengan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i.
Siapa nak ikut Imam Abu Hanifah, ikutlah. Tapi dengan syarat dia kena tahu. Ni kamu semayang ni cara semayang mazhab mana? Saya ni ikut mazhab Abu Hanifah. Cuba terangkan sikit bagaimana cara solat ikut mazhab Imam Abu Hanifah. Kan? Tapi dengan syarat dia kena tahu. Imam Malik, Imam Ahmad Ibn Hanbal, dia mesti kena tahu, dia kena belajar hal tu. Sama juga dengan bacaan, dalam bacaan Al-Quran. Kita di sini kita membaca riwayat Hafs. Kita membaca riwayat Hafs, iaitu bacaan yang kita baca sekarang. Walaupun dalam bab qiraat dia ada banyak bacaannya. Saya kurang mahir dalam bab qiraat, tapi dia ada banyak bacaan-bacaannya. Jadi cuma kita di Malaysia ni tak ikutlah bacaan-bacaan yang lain. Tak ada lagi lah imam baca wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Memang boleh baca pun. Ada riwayat yang membaca sedemikian, tapi kita tak baca macam tu. Bukan kata tak boleh nak baca, bukan bila kita baca kata tak sah. Boleh, tapi dengan syarat kena tahulah. Jangan kata had tu yang dia tahu wadduha tu. Jadi orang yang belakang ni dengar ni bacaan mana ni? Mungkin kita kata imam orang botek kot. Sebabkan dia orang botek, lalu dia bacalah wadduha. Jadi taklah macam tu. Kerana ada riwayat bacaan seperti itu. Cuma kita nak cerita bahawa itu dalam bab qiraat, dia ada cara bacaannya mengikut riwayat-riwayat yang telah dipersetujui oleh para ulama. Cuma dalam bab akidah tak boleh berbeza. Dalam bab akidah tak boleh berbeza kerana dia melibatkan keimanan dan juga dia melibatkan syahadah. Dia melibatkan iman kita dan dia melibatkan syahadah kita. Sebab tu dalam bab akidah dia tak boleh macam tu. Itulah yang dimaksudkan. Cuma bila akhir zaman ni ada pelbagai pandangan dan khilaf yang telah kita dengar. Jadi dalam bab khilaf ni boleh kita dah sebut. Khilaf ni kita boleh khilaf, terutama dalam bab-bab fiqh dan sebagainya. Tapi dalam bab akidah tak boleh lah. Kita boleh berkhilaf. Walaupun kita berkhilaf, tetapi kita mestilah ada tujuan kenapa kita khilaf. Khilaf ni, siapa yang berkhilaf dia dapat satu pahala. Kalau khilafnya betul, dia dapat 2 pahala. Kalau dia berkhilaf, dia dapat 1. Itulah yang dimaksudkan. Jadi dalam bab khilaf tak jadi masalah. Kita boleh berkhilaf, kita boleh mengemukakan pandangan, tapi kita ikutlah apa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita berkhilaf bersalahan dengan Nabi. Jangan kita berkhilaf bersalahan dengan Nabi. Kita berkhilaf bersalahan dengan para khalifah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh dalam bab akidah, boleh dalam bab khilaf, tapi tak boleh kita berkhilaf sehingga bercanggah dengan hadis Nabi. Sedangkan Nabi kata lagu ni kita kena ikut, nak khilaf apa lagi? Sebagai contoh, ittifaq ulama mengatakan bahawa setiap kali nak salat kena ambil wudu. Ini ittifaq. Maksud ittifaq ni maksudnya dipersetujui oleh para ulama. Mereka berittifaq ataupun mereka bersetujui bahawa setiap kali nak sembahyang mesti kena ada wudu. Dalilnya Al-Quran Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang yang beriman, apabila kamu nak salat, nampak? Allah kata, wahai orang yang beriman, bila kamu nak salat, basuhlah wajah kamu, basuhlah tangan kamu sampai ke siku, sapulah kepala kamu dan basuhlah kaki sampai ke buku lali. Maksudnya Allah kata bila nak salat saja ambil wudu. Juga disokong dengan hadis Nabi, la taqbalu salata ahadukum hatta yatawadda
Tak diterima solat seseorang itu sehinggalah dia berwuduk. Jadi dikuatkan pula dengan hadis Nabi. Tak. Mai pula ada satu pandangan kata tak payah berwuduk pun tak apa. Nampak? Bila jadi macam tu, dia bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bila bercanggah dengan Quran dan Sunnah, maka pandangan itu ditolak. Saya dah bagi contoh dulu dalam Fathul Bari. Fathul Bari yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia mengarang satu kitab yang cukup masyhur, namanya Fathul Bari. Bukan Fathul Bari bin Datuk Jahaya apa nama. Bukan itu nama orang. Fathul Bari syarah kepada Sahih Bukhari yang dikarang oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam bab Kitabul Iman. Ketika mana Ibn Hajar dia menghuraikan hadis at-tahur syatrul iman, kebersihan itu cabangan daripada iman. Kata Ibn Hajar, ada satu pandangan terpencil, ada satu pandangan minoriti, bukan majority, minority, hanya 2-3 orang yang mengatakan bahawa boleh solat jenazah tanpa wudu. Dalam Fathul Bari ada menyebut pandangan minoriti boleh solat jenazah tanpa wudu. Kata Ibn Hajar, pandangan itu mardud. Mardud ni apa? Mardud ni maksudnya ditolak. Kenapa ditolak? Sebab bercanggah dengan ayat Quran tadi, bercanggah dengan Al-Ma'idah ayat 6 dan bercanggah dengan hadis riwayat Imam Bukhari. Bila bercanggah, sedangkan Al-Quran suruh bila nak sembahyang ambil wuduk. Nabi pula kata, tak diterima salat sekiranya tak berwuduk. Jadi dia bercanggah. Bila bercanggah, dia mardud, dia akan ditolak. Pandangan itu adalah pandangan yang ditolak. Cuma Ibn Hajar dia sebut kerana apa? Kerana dia nak beritahu ada juga pandangan seumpama itu. Itu yang dimaksudkan. Jadi bila bercanggah dengan Quran dan Sunnah, maka pandangan itu telah ditolak. Inilah yang dimaksudkan. Walaupun betul kita kata bila mana kita berkhilaf, walaupun berkhilaf, pastikan khilaf kita tu tak bercanggah daripada Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak berkhilaf tak jadi masalah, tapi janganlah kita lari daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa adanya 4 mazhab? Kerana imam 4 ini mereka mengemukakan dalil hadis mereka. Bukan hadis mereka, maksud kata hadis Nabi. Masa Imam Abu Hanifah buat keluar pendapat, mungkin dia tak jumpa hadis tu. Hadis tu dijumpa oleh Imam Malik. Sebab tu Imam Malik dia bersalah ataupun berselisih pandangan dengan Imam Abu Hanifah. Imam Asy-Syafi'i, semasa Imam Malik mengemukakan fatwanya dan mengemukakan dalilnya, Imam Asy-Syafi'i berkhilaf dengan Imam Malik. Kerana Imam Asy-Syafi'i ada jumpa satu hadis Nabi yang lain, yang mana pandangan hadis itu adalah lebih kuat daripada apa yang disebut oleh Imam Malik. Nampak? Jadi walaupun mereka berkhilaf, tapi mereka mengemukakan hadis, mereka mengemukakan dalil. Dalil yang mengatakan begini. Sebab itu Al-Imamuna Asy-Syafi'i ia menyebut, kita mengaji Imam Asy-Syafi'i kan, dia ada 2 pandangan dia, qaul jadid dengan qaul qadim. Qaul qadim dan juga qaul jadid. Qaul qadim ni maksudnya pandangannya yang lama. Qaul jadid pandangannya yang baru. Pasal apa ada 2 pandangan, lama dengan baru? Pasal pandangan lamanya dia tak jumpa lagi hadis. Belum lagi jumpa hadis. Jadi bila dia dah jumpa hadis, maka baru dia bawa keluar pula pandangan dia yang baru. Pandangan dia yang lama dia kata tak boleh. Tak lama dia kaji, dia jumpa hadis Nabi, dia kata boleh pula. Tu pandangan yang baru. Itu maksudnya bila dia jumpa dalil, maka dia akan keluar pandangan dia yang baru. Itu maksud kata khilaf itu perlu, tapi mestilah kembali kepada Quran dan Sunnah Nabi. Sebab tu Nabi kata, bila berlaku khilaf yang banyak, pandangan yang banyak,
maka kembalilah kepada sunnahku, kembalilah kepada sunnah baginda Nabi, kembalilah kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan juga termasuklah para al-ulama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama walakin yuwarithul ilm. Kata Nabi, ulama itu pewaris sekalian Nabi. Ulama itu pewaris Nabi. Sesungguhnya para Nabi tidak meninggalkan duit dinar, dan para Nabi tidak meninggalkan duit dirham. Nabi tidak meninggalkan harta kepada kita. Nabi tidak tinggalkan duit emas, dinar duit emas, dirham duit perak. Nabi tidak tinggalkan. Tetapi apa yang ditinggalkan kepada kita ialah al-ilm, iaitulah ilmu. Jadi bagaimana kita nak dapatkan ilmu? Daripada para alim ulama. Hari ini Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu itu dengan dimatikan para alim ulama. Itu cara Allah hilangkan ilmu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam Kitabul Ilm, dalam Sahih Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallah intiza'an yantanzi'uhu biqabdil ulama." Sesungguhnya Allah mencabut ilmu itu dan menghilangkan ilmu itu dengan dimatikan para alim ulama. Bila mana alim ulama dah tak ada, bila mana orang yang nak membimbing kita tu dah tak ada, orang yang nak tunjuk jalan kat kita tu dah tak ada, maka orang akan ambil siapa? Orang akan ambil ru'usa juhala. Mereka akan mengambil ketua-ketua yang jahil. Mereka akan mengambil orang-orang yang jahil, orang-orang yang tak ngaji, orang-orang yang tak menuntut, orang yang tak tahu apa. Fa'aftau bighairil ilm, kata Nabi. Kemudian dia mengeluarkan fatwa tanpa ilmu. Dia mengeluarkan pandangannya tanpa ilmu. Dia mengeluarkan pandangannya tanpa mengikut disiplin ilmu. Ibu dan ayah yang saya hormati, Syekh Zarnuji dia sebut dalam kitabnya Ta'limut Ta'lim, nak capai kepada tahap alim tu, dia kena mengaji lebih daripada 25 tahun. Nak capai kepada tahap alim tu, dia kena mengaji lebih daripada 25 tahun. Bayangkan. Kita dia kira ngaji berapa tahun? Kalau nak dikira, sekolah rendah 6 tahun, sekolah menengah 6 tahun, dah 12 tahun. Lepas tu sambung ijazah 4 tahun. 6, 12 campur 4 jadi 16. Kemudian sambung master 2 tahun, 2018. Buat PhD 4 tahun. Baru 21. Oh, dia kira alim dah. Dia kira daripada sekolah rendah tu. Daripada sekolah rendah pergi sekolah menengah, lepas sekolah menengah ambil ijazah, lepas tu ambil master, kemudian ambil PhD. Ibu dan ayah yang saya hormati, kalau belajar ikut sistem ni, ibu ayah pun tahu, bukan dia belajar kulit ke kulit. Belajar sistem ni, kita belajar universiti, kita tahu kan? Bukan belajar kulit ke kulit, main pakai cedok lah. Cedok tajuk ni, hak ni belajar sikit lah. Lepas habis tajuk tu, hak belakang tu tak masuk kan? Cuma pensyarah kata hak ni masuk periksa. Pulun hafal siang malam. Hafal hak mana masuk periksa, hak tak masuk periksa tak hafal kan? Lepas tu kan bila baca kitab hak dia belajar tu, hak ni tak payah belajar. Pasal apa? Hak ni tak penting. Memang tak penting lah, pasal pensyarah dia tak ajak.
Tak, isyarah dia kata hak ni tak penting, tak masuk Faizah, dia pun tak hafal Tak, jadi main pakai cedok lagu tu. Bila main pakai cedok, isytihar diri kata alim. Mana boleh? Tak, nak kata alim ni dia mesti talaqi musyafahah. Talaqi musyafahah ni lagu mana? Macam ibu dan ayah sekarang ni. Talaqi musyafahah ni maksudnya bertentangan, berjumpa kita melihat. Tu baru betul. Tak, sepanjang 20 tahun mengaji, dia mengaji, saya tak mengaji cara talaqi. Betul mengaji cara lagu mana? Saya mengaji dengan cara tengok YouTube. Selama 20 tahun tengok YouTube, kemudian kata alim. Tak, dia syarat dia mesti kena talaqi, bertemu, berjumpa dengan guru. Begitulah dengan imam-imam, ulama-ulama terdahulu. Mereka berjumpa, mereka bersohbah. Sohbah ni maksudnya mereka bersahabat dengan para alim ulama. Duduk dengan mereka, belajar dengan mereka, khidmat dengan mereka. Tak, dia bukan kata tengok YouTube ni tak boleh. Tak, tapi dia mesti kena bertemu. Malam ni sampai 2. Satu TV 3, hak ni TV 1. Kan? Depa tak tengok lagi tak tahu. Kan? Nak cerita kata. Tak. Tapi dengan syarat mestilah bertemu, berjumpa. Itu dengan cara tak. Cuma kita nak beritahu bahawa bukan dengan cara main cedok-cedok lagu tu, lepas tu isytihar kata diri alim. Boleh buat keluar fatwa, boleh buat keluar hukum, boleh berisytihad. No, bukan lagu tu. Tak. Habis tu tahap kita sekarang ni lagu mana? Tahap kita sekarang ni disebut sebagai muta'allim. Muta'alim ni apa? Orang yang belajar. Tak, kita tak boleh kata saya ni alim ulama, jadi kena ikut dekat saya. Tak boleh kata begitu. Tak, siapa kita nak isytihar, kita nak claim kata, kita nak declare kata kita ni orang alim, tak boleh. Tak, kecuali orang alim pun dia tak sebut yang dia tu alim. Tak, orang alim pun dia tak kata ke orang kata saya ni alim. Sama dengan wali kan? Sama dengan wali. Tak, saya ni wali. Dengan main-main dengan doa saya doa sekali habis. Orang wali pun dia tak kata dia tu wali. Hatta dia sendiri pun dia tak tahu yang dia tu wali. Tak, ni mai orang pula dia kata saya ni wali, saya ni dia pun declarekan dirinya, mengatakan dirinya sedemikian. Jadi inilah akan jadi masalah. Sebab tu Nabi kata bila wujudnya perselisihan, maka kembalilah kepada sunnahku, dan kembalilah para sahabat, dan kembalilah para ulama. Karena mereka inilah yang mewarisi ilmu, karena mereka inilah yang mewarisi kalam Nabi SAW. Itulah yang kita ikuti. Jadi selagi mana kita ada guru kita, selagi mana kita ada alim ulama kita, maka kita dapatkan ilmu tu. Kita carilah ilmu tu. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Kata Al-Imam Al-Ghazali, al-ilmu yu'ta walam ya'ti. Ilmu itu dia datang, bukan didatangi. Ilmu tu dia datang, bukanlah dia didatangi. Maksud kata kita nak dapatkan ilmu, kita kena pergi cari. Bukan duk orang saja-saja dapat ilham, so kita kata dapat ilmu. Hak tu yang jadi ajaran sesat tu. Timbulnya ajaran sesat pasal dia duduk saja-saja, tak ada nak buat apa, pencen-pencen. Bila dah pencen tak ada nak buat apa, duduk rumah, duduk sadak kat kursi malah. Kami panggil kursi malah. Kursi malah ni sama ada kursi hak yang bentuk rotan, ataupun kursi hak boleh lunjuk kaki, dia ada warna putih, merah, biru tu kan. Orang panggil kursi malah. Dia duduk sandak tang tu, duduk fikir-fikir, dapat ilham. Itu yang kata claim jadi Rasulullah, apa macam-macam. Itulah yang jadinya. Jadi bila jadi macam tu, maka kita tak boleh nak kata kita dapat ilmu. Kerana ilmu tu mesti dicari. Kita cari dan kita dapat. Bila kita dapat, garap, kita pegang elok-elok. Kerana ilmu ni sifatnya cukup liar. Kata ulama, ilmu ni sifatnya cukup liar. Dia boleh terlepas.
Tak, sebab itu ulama terdahulu mereka dapat ataupun mereka pegang ilmu tu dengan cara mereka menulis ataupun dengan cara mereka menghafal. Tak, antaranya adalah mereka menulis lah. Itu antaranya. Sebab itu kita ada satu istilah yang disebut sebagai dhabit. Dhabit ni maksud kata kita menulis. Bila kita dapat satu pengetahuan, kita tulis. Dengan cara itulah ilmu tu dia kekal. Tak, pasal kalau kita nak ingat ni bukannya semua benda kita boleh ingat. Banyak benda sebenarnya kita nak ingat. Nak ingat nombor telefon lagi. Nak ingat jalan balik rumah lagi. Nak ingat jalan pergi Kuala Lumpur lagi. Nak ingat nombor plate kereta lagi. Nak ingat nama cucu lagi. Nama cucu panjang. Puteri Alisha Kristina Intan Suraya Sungai Siput. Tu dia. Ada satu camp dekat Sungai Siput tu, dekat Balai Polis tu kan. Masuk ke Balai Polis tu ada satu camp namanya camp Intan Suraya. Kan? Dia bubuh nama anak panjang. Puteri Alisha Kristina Intan Suraya Sungai Siput binti Ali. Pak dia 3 huruf kan? Alif lam ya lah. Anak tu dia panjang je lah. Jadi kita banyak benda kita nak ingat. Jadi cara kita nak pegang ilmu tu dengan kita cara bertabik, dengan cara kita menulis. Ada juga ulama dia dengan cara dia mendengar dan dia ingat. Kita dengar dan kita ingat. Itu antara caranya. Itu yang disebut sebagai mustami', orang yang mendengar ilmu. Jadi itu cara kita nak pegang ilmu supaya ilmu ni dia tak keluar di mana. Supaya kita ingat. Inilah kepentingan dan kita nak cerita tentang kelebihan ilmu itu. Kemudian Nabi kata, dan gigitlah kamu dengan gerham-gerham gigi kamu. Nak cerita kata, pegang sunnah Nabi ini sekuat-kuatnya. Pegang hadis Nabi, pegang pandangan sahabat, pegang kaul ulama dengan seerat-eratnya. Pegang elok-elok. Hak tu. Bila kita dapat satu pandangan yang mungkin pandangan itu bercanggah dengan pandangan para ulama dan kita tahu pandangan itu bercanggah, maka kita boleh perbetulkan. Bukan perbetulkan, kita kata minta maaf mengikut pandangan ulama sekalian, dia menyatakan sekalian. Dia menyatakan sekian. Jadi pandangan tuan mungkin pandangan yang kali pertama kami dengar. Kami tak pernah dengar pun. Ini pandangan pertama kali. Jadi itu maksudnya. Jadi bila kita dah pegang dengan pandangan ulama, kita dah pegang dengan hadis Nabi, kita dah pegang dengan Quran, maka mailah pandangan apa pun, kita tahu itu pandangan batil. Itu adalah pandangan yang tak betul dan kita boleh menolak. Ni yang kita kena belajarlah, kita kena tahu. Nak tahu dari segi pandangan ulama ni, betul lah kita kena mengaji kitab. Dekat masjid ni berapa bulan? Dalam satu bulan 20 kuliah. 20 kuliah bererti 20 kitab. Makna kata ibu dan ayah saya lepas ni memang alim lah. 20 kitab lagi. Tak alim lagi kita tahu. Kan? Kami mengaji dulu 8 kitab lah. 20 kitab. Memang tuan guru kami sebut dalam kuliahnya, dia kata saya ni segan dengan tuan-tuan dan perempuan ni. Pasal apa? Pasal tuan-tuan dan perempuan kebetulan di masjid Parit Panjang Kedah kan. Di masjid Parit Panjang dekat Bulatan tu, dia ada 30 kuliah penuh sebulan. Bererti 30 kuliah, 30 kitab. Jemaah yang mai dengar tu jemaah yang sama. Daripada 1 hari bulan sampai 30 hari bulan mengaji kitab. Kalau balik ke rumah dia, hampir jemaah tu balik ke rumah, pakat semua ada rak buku. Kan? Rak buku ialah 30 kitab. Tak termasuk lagi kitab-kitab yang lain. Kita pun tak ada rak buku. Kan? Tapi nak cerita kata tuan guru kami, tuan-tuan dan perempuan dia gambar lebih alim lagi, dia kata lebih banyak tahu. Kenapa? Banyak ilmu belajar.
Ada tauhidnya, kira lengkap lah. Tauhid, lagi apa lagi? Tafsir, lagi hadis, kemudian fiqh, ada, kemudian tasawuf, kemudian faraid, ada lagi, cuma tak termasuk ilmu-ilmu nahwu bahasa Arab, kan? Tak termasuk dengan ilmu falak, ilmu kaji bintang. Tak, kalau mengaji hak tu semua kira lengkap lah. Tak, nak cerita kata. Tak, tu. Nah, kita belajar kitab. Makna kata kita mai dengar majlis ilmu ni secara berkitab. Sampai khatamlah kitab tu. Nak cerita kata sampai habis belajar kitab. Tak, sampai tamat. Tak, nak cerita dia. Jadi, ibu dan ayah yang saya hormati, itu adalah cara kita mengaji ilmu. Dengan cara kita mengaji, kita dengar, kita duduk, kita bawa kitab, kita menulis, kita ingat. Itu cara dia. Ada. Jadi ibu dan ayah datang belajar ataupun mempelajari ilmu, daripada situlah kita akan mendapat ilmu. Tinggal lagi kita nak mentadbir. Tatbik ni maksud kata kita mengamalkan dalam kehidupan kita. Ilmu kita dah dapat, konten kita dah dapat, isi kita dah dapat, tinggal lagi kita nak amalkan dalam kehidupan kita. Itu cara dah. Inilah yang dimaksudkan. Jadi bila kita dah dapat ilmu tu, kata Nabi, gigitlah dengan gigi gerham. Maksudnya peganglah dengan elok-elok, pegang dengan seerat-eratnya. Dan jauhilah olehmu akan perkara yang baru yang diada-adakan, kerana sesungguhnya tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat. Ibu dan ayah yang saya hormati, mengenai dalam bab bid'ah ni saya dah huraikan dulu. Tak silap ada video yang kita dah hurai dulu berkenaan dengan bid'ah. Tak, kita ulang balik. Bid'ah tu apa? Bid'ah itu ialah perkara yang diadakan selepas kewafatan Nabi. Apa perkara itu? Perkara yang bersangkut dalam bab akidah, yang bersangkut dalam bab hukum. Tak, yang diadakan selepas kewafatan Nabi. Dia tak bersangkut pasal pakai songkok. Pakai songkok ni bid'ah. Pasal apa? Nabi tak pakai pun. Dia tak bersangkut yang tu. Hang bawa kereta, kereta ni hang pakai kereta ni bid'ah. Pasal apa pula? Nabi dulu naik kuda, hang naik kereta. Jadi bid'ah itu bukanlah bersangkut seumpama itu. Dan bid'ah ni maksud kata perkara yang diadakan pada zaman Nabi tak ada, diadakan selepas kewafatan Nabi, yang bersangkut dalam bab akidah, yang bersangkut dalam bab hukum. Dah, itu adalah bid'ah. Dan bid'ah ini kita dah sebut seperti mana yang disebut oleh Imam Ibn Hajar dalam kitabnya. Bid'ah itu terbahagi kepada dua, as-sayyi'ah wal hasanah. Syekh Izzuddin Abdul Salam, dia membahagikan bid'ah itu kepada 5. Lagi banyak. Dah, Syekh Izzuddin Abdul Salam ni siapa? Kenal tak dengan Syekh Izzuddin? Syekh Izzuddin Abdul Salam. Tak kenal? Kita kenal nanti pada kuliah kita hari Isnin nanti, insya-Allah. Jadi kita berhenti takat ni dulu. Kita akan huraikan dalam bab bid'ah ini pada kuliah kita yang akan datang. Jadi kita berhenti dekat apa nama ni? Gigi gerham. Gigi gerham, gigitlah kamu. Gerham gigi kamu. Kita berhenti situ. Rasul Muhammad hari ni 15 hari bulan 10. Allah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. Terima kasih kepada ibu dan ayah saya yang hadir pada malam ini. Saya mohon maaf sekiranya saya terkasar bahasa, terlanjur kata, terlajak kata. Mohon maaf banyak-banyak. Saya selalu berdoa kepada Allah, semoga jemaah yang selalu main masjid, yang selalu solat jemaah, yang selalu datang menuntut ilmu, semoga Allah kurniakan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberi kefahaman yang baik dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Doakan anak anda ini semoga Allah memudahkan urusan di dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Kita akan bertemu pada kuliah kita pada hari Isnin nanti insya-Allah. Mudah-mudahan Allah izinkan dan memudahkan pertemuan kita tu nanti insya-Allah. Sekian daripada saya. Wallahu taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tutup majlis dengan membaca kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. أقول ما سمعتم استغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.